Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ini adalah video kedua respon kami kepada PU Faiz berkenaan isu zikir Allah menurut Imam Al-Aiz bin Abdul Salam. Ya, jangan gagal faham. Video ini tidak bincang tentang hukum zikir Allah. Malah video ini membincang tentang amanah ilmiah, tentang penisbahan pendapat Al-Aiz bin Abdul Salam tentang zikir Allah. Sebelum ini, PU Faiz ada merespon kepada saudara Abdul Hadi dengan membaca sebuah kitab Jawi yang menukilkan fatwa Al-Aiz bin Abdul Salam tentang hukum zikir isim mufrad Allah. PU Faiz telah mengemuka dan mempersembahkan kepada kita pembacaan beliau kepada matan teks tersebut dan menerima ia adalah kalam Al-Aiz. Tetapi kalam Al-Aiz itu telah ditakwilkan kepada dua jalan. Pertama, zikir Allah tanpa mad, zikir Allah dengan memendekkan mad. Kedua, zikir Allah tanpa didahulukan oleh zikir lain yang sempurna seperti subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Dan video respon beliau tersebut boleh dilihat di YouTube pada video ini. Beliau juga telah menulis komen kepada video Abdul Hadi dengan berkata, Syekh Izzuddin Ibn Abdul Salam kata, bid'ah qabihah zikir Allah atau huwa itu hal keadaan memendekkan bacaan dengan tidak bermad. Faham elok-elok ibarat itu. Jadi poin yang penting di sini, PU Faiz berkata, Syekh Izzuddin Ibn Abdul Salam berkata. Pendek kata, PU Faiz telah menerima penisbahan kalam Al-Aiz itu dan percaya kepada nukilan kitab Jawi tersebut dan juga percaya kepada tuan guru yang telah beliau talaki kulit ke kulit semasa beliau talaki di Kelantan. Sekiranya tidak, maka apa gunanya dia menanggung perkataan Al-Aiz tersebut kepada dua makna ini? Takwilan dan tanggungan yang beliau kemukakan kepada teks Al-Aiz dalam kitab Jawi itu sendiri adalah bukti bahawa dia memperakui dan mengiktiraf perkataan yang dinisbahkan kepada Al-Aiz bin Abdul Salam. Kami telah mengkritik video kritikan PU Faiz tersebut dan kami telah dapat mengesan teks asal Imam Al-Aiz dalam bahasa Arab yang telah dinukilkan dan diperakukan naqilan wa muqirran wa muhtajjan oleh Al-Hattab dalam kitabnya Mawahibul Jalil. Dan ternyata bahawa kritikan PU Faiz kepada Abdul Hadi adalah salah dan meleset seperti yang dapat ditonton dalam video ini. Tiada isu mat panjang pendek, tiada isu mengasingkan zikir Allah daripada zikir-zikir yang lain sempurna. Ternyata itu semua hanyalah ihtimal yang jauh daripada PU Faiz. Setelah itu, ketika di Perak dalam sebuah ceramahnya tentang bahaya Wahabi, PU Faiz telah memberi respon kepada video kritikan kami kepada beliau. Tetapi malangnya ia adalah satu respon yang tidak berkualiti. Beliau tidak menjelaskan sebarang titik perbezaan dan juga tidak mempertahankan qiraah pembacaan beliau kepada teks Al-Aiz versi Jawi. Malah respon beliau itu, beliau hanya nukil daripada penulisan Syekh Abdul Fattah Qudaish Al-Yafi'i dalam kitab beliau Al-Zikir bil Ismil Mufrad Bainal Mujizin wal Mani'in, yang mengatakan bahawa selain nukilan Al-Hattab, di sana terdapat nukilan daripada Imam Asy-Sya'rani bahawa Imam Al-Aiz bin Abdul Salam membenarkan zikir Allah. Jadi PU Faiz telah nukil daripada kitab ini penulisan Syekh Abdul Fattah Al-Yafi'i, dan dalam kitab ini penulis kitab iaitu Syekh Abdul Fattah menggambarkan bahawasanya ada dua pendapat. Satu pendapat Al-Aiz yang dinukilkan oleh Al-Hattab yang mengatakan tidak boleh zikir Allah, manakala pendapat yang lain adalah pendapat yang dinukilkan oleh Asy-Sya'rani dalam Anwar Qudusiyah bahawasanya Al-Aiz bin Abdul Salam membenarkan zikir Allah. Jadi dia menggambarkan ada dua pendapat yang bercanggahan. Satu tak boleh, satu kata boleh. Dan menurut Syekh Abdul Fattah, kedua-dua nukilan Al-Hattab dan Asy-Sya'rani ini adalah betul. Beliau tidak meragukan, tidak menafikan. Tetapi menurut beliau, kedua-dua pendapat ini adalah saling bercanggahan. Yakni satu kata boleh, satu kata tak boleh. Maka jalan keluar yang diambil oleh Syekh Abdul Fattah
untuk mengharmonikan percanggahan ini adalah dengan berkata, wala'alla al-qawl al-awwal min al-imam al-'Izz kana fi awwal al-amri qabla an yashaba as-sufiyah. Jadi kesimpulan yang dibawa oleh Syekh Abdul Fattah untuk menanggapi dua pendapat yang menurut beliau satu kata tak boleh, satu kata boleh, yang bercanggahan ini, dia kata barangkali pendapat yang kata tak boleh adalah ketika pada peringkat permulaan sebelum dia bersahabat, berapat dengan golongan sufi. Tetapi apabila dia menjadi rapat, bersahabat dengan golongan sufi, kemudian datanglah pendapat yang kedua ini yang mengatakan beliau membenarkan zikir Allah. Baik. Memandangkan Piyu Faiz menukil atas nukilan, nukilan yang berlapis-lapis. Berlapis-lapis dengan makna dia menukilkan kalam Asy'arani ini bukannya dia merujuk sendiri. Dia nukilkan daripada Syekh Abdul Fattah. Dan teks itu pun dia copy paste daripada Syekh Abdul Fattah. Dan Syekh Abdul Fattah membuat kesimpulan iaitu menerima kedua-dua nukilan daripada Al-Hattab dan Asy'arani, tidak menafikan, lalu membuat kesimpulan berdasarkan kedua-dua nukilan tersebut. Peringkat permulaan dia larang, kemudian peringkat kemudian dia benarkan setelah dia bersahabat dengan orang sufi. Jadi menurut Syekh Abdul Fattah, kedua-dua teks ini sahih. Beliau tidak bersangka buruk dengan ulama. Kedua-dua nukilan ini sahih, betul, cuma saling bercanggah. Jadi apabila saling bercanggah, maka dia kata pendapat yang mengatakan tak boleh zikir Allah ini pada permulaan hidup Syekh Al-'Izz bin Abdul Salam, manakala yang dia membenarkan adalah ketika setelah beliau bersahabat dengan golongan sufi. Jadi saya ulang sekali lagi, menurut Syekh Abdul Fattah, kedua-dua nukilan ulama ini sahih, cuma saling bercanggahan. Jadi dia nak harmonikan, dia kata pendapat yang kata tak boleh ini pada permulaan hidup Syekh, manakala pendapat yang kata boleh ini adalah setelah beliau bersuhbah dengan golongan sufi. Jadi mari kita lihat nukilan Al-Hattab dan Asy'arani ini. Adakah benar terdapat percanggahan seperti yang didakwa oleh Syekh Abdul Fattah? Nukilan teks daripada Al-Hattab ini seperti yang telah kami jelaskan pada video yang lalu. Ini teks yang sama. Kesimpulannya, Al-'Izz mengatakan pada nukilan ini, pendapat saya, ada orang soal kepada Al-'Izz bin Abdul Salam, ada soalan tentang zikir Allah. Lalu Al-'Izz memberi fatwa dan menjawab soalan tersebut dengan mengatakan, ini fatwa saya, ini pendapat saya kepada soalan yang disoal ini, soalan orang yang bertanya ini. Apakah jawapan Syekh Al-'Izz? Ini adalah bid'ah qabihah yang dilakukan oleh orang jahil, dan zikir yang disyariatkan adalah zikir yang penuh, yang boleh difahami daripada jumlah fi'liyah dan jumlah ismiyah, yang diambil daripada Quran dan Sunnah, daripada zikir-zikir para Nabi, mengikut Rasul, mengikut para salaf, dan bukannya mengikut golongan bodoh atau jahil. Jadi nukilan Al-Hattab kepada perkataan Imam Al-'Izz ini, kesimpulannya adalah Al-'Izz memberi fatwa, memberi pendapat beliau tentang zikir Allah, dan dia kata ini adalah bid'ah. Ini adalah bid'ah yang keji yang dilakukan oleh golongan-golongan yang bodoh dan jahil. Manakala nukilan Asy'arani pula adalah satu puak dari ahli sufi kata Allah adalah untuk pemula. Yang kedua, jumhur ulama kata tetap afdal la ilaha illallah untuk pemula dan untuk peringkat tertinggi. Manakala pendapat yang ketiga pula, iaitu satu puak berkata zikir la ilaha illallah untuk pemula dan zikir Allah adalah untuk peringkat muntahi, peringkat tertinggi. Mari kita baca teks nukilan Asy'arani. Syekh Abdul Fattah nukil dari Al-Anwar Al-Qudsiyah. Maka ini adalah kitab Al-Anwar Al-Qudsiyah oleh Asy'arani. Mari kita baca. Wa kana yaqul, ini Asy'arani menukil daripada Al-'Izz bin Abdul Salam. Ikhtalafa al-ulama'u fi ayyima afdal. Ulama khilaf mana satu yang lebih afdal. Qaulul abdi Allah. Perkataan seorang hamba ketika berzikir isim mufrad Allah. Au la ilaha illallah, ataupun lebih baik dia zikir la ilaha illallah. Mana satu? Al-'Izz kata, Al-'Izz kata ikhtalafal ulama, para ulama khilaf. Fadhahaba qaumun minas sufiyah, satu kaum daripada ahli sufi. Ini menunjukkan minority. Satu kaum, satu puak daripada ahli sufi, maknanya ramailah daripada ahli sufi yang tidak ikut pendapat ini. Satu kaum daripada ahli sufi kata apa?
dzikral jalalati afdalu lil mubtadi. Zikir Allah, zikir lafzul jalalah ini afdal bagi pemula. Jadi ini kesimpulan pendapat pertama. Satu puak ahli sufi kata Allah Allah untuk pemula. Okey, wa dhahaba jumhurus sufiyyati wal muhaddithin wal fuqaha. Ini jumhur. Jumhur sufi, jumhur muhaddithin, jumhur fuqaha. Tadi kaum minas sufiyah, satu minoriti. Ini jumhur sufi, muhaddisin, fuqaha kata la ilaha illallah afdalu lil mubtadi'i wal muntahi. Zikir la ilaha illallah tetap afdal bagi orang pemula maupun orang di peringkat tinggi. Kesimpulan kedua, jumhur ulama daripada sufi, muhaddisin, fuqaha kata tetap afdal la ilaha illallah untuk semua, sama ada pemula maupun yang sudah berada di peringkat tinggi. Okey. Wa dhahaba qaumun, ada golongan ketiga yang minoriti juga, kata Al-Aiz. Wa dhahaba qaumun ila anna la ilaha illallah dhikrul mubtadi. Zikir untuk orang baru nak mula ni, baru nak mula berjalan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mubtadi. Mereka ini afdal bagi mereka zikir la ilaha illallah. Manakala zikir Allah Allah faqat zikrul muntahi, ini hanyalah zikir orang yang peringkat tinggi, peringkat muntahi. Pendapat ketiga, zikir la ilaha illallah untuk pemula dan Allah Allah untuk peringkat tinggi. Dia menggabungkan pendapat pertama dan pendapat kedua. Pendapat pertama kata Allah Allah untuk pemula. Pendapat kedua iaitu jumhur kata tetap la ilaha illallah, tak kira pemula ataupun peringkat tinggi. Peringkat ketiga kata, ataupun qaul yang ketiga, dia kata la ilaha illallah untuk pemula, Allah Allah untuk peringkat tinggi. Walikullin minal madhahibi thalathati wajhun, dan tiga-tiga pendapat ini adalah dalil mereka. Setiap daripada tiga pendapat ini ada dalil, ada wajah. Oleh itu, jelaslah bahawa nukilan ini adalah hikayatul khilaf. Ikhtalafal ulama. Syekh Al-Aiz bin Abdul Salam, dia hikayatul khilaf, iaitu Al-Aiz memberitahu tentang khilaf ulama dalam isu ini. Ada tiga pendapat. Ada tiga pendapat. Al-Aiz menceritakan, memberitahu. Manakala pendapat pilihan dia sendiri, pendapat Al-Aiz sendiri adalah pendapat yang kedua ini, jumhur ini. Seperti yang dinukil oleh Al-Hattab, iaitu tetap afdal la ilaha illallah, tak kira pemula ataupun peringkat tinggi, tetap afdal bagi mereka itu la ilaha illallah, dan bid'ah zikir Allah Allah. Itu pendapat yang dipilih oleh Al-Aiz bin Abdul Salam. Jadi Al-Aiz memberitahu ada khilaf, ulama khilaf. Kemudian Al-Aiz memberitahu pendapat pilihan dia. Adakah kedua-dua kenyataan ini bercanggah? Adakah kedua-dua pendapat kenyataan yang dinukil oleh Syekh Abdul Fattah daripada Mawahibul Jalil Al-Hattab dan daripada Asy'arani Al-Anwar Qudusiyah, adakah benar terdapat percanggahan antara dua qaul ini? Satu qaul hikayatul khilaf, dia hanya menceritakan ulama khilaf. Satu qaul kata ini pendapat saya. Adakah terdapat percanggahan? Jawabnya tidak. Kalau tak faham juga, tengok gambar ni. Ada seorang ulama, nama dia Al-Aiz bin Abdul Salam. Seorang manusia nama Al-Aiz bin Abdul Salam, ulama Mesir yang hebat dalam mazhab Syafi'i. Dalam satu teks, dia kata dalam masalah ini ulama khilaf. Ada tiga pendapat, A, B, C. Kemudian dalam teks lain yang dinisbahkan kepada orang yang sama, dinukilkan bahawa Al-Aiz bin Abdul Salam kata, saya pilih pendapat B dan mengatakan ia adalah bid'ah tercela. Saya memilih pendapat B, iaitu tetap afdal zikir la ilaha illallah. Adapun zikir Allah Allah, ia adalah bid'ah tercela. Adakah kedua-dua pendapat ini bercanggahan? Maknanya tak bolehkah dua pendapat ini keluar daripada mulut orang yang sama? Jawabnya tidak ada percanggahan. Kerana satu, Al-Aiz menceritakan pendapat dia, pilihan dia, fatwa dia, seperti yang ada dalam teks nukilan Al-Hattab. Satu lagi, dia hikayatul khilaf. Dia cerita, hal ini ulama khilaf, A, B, C. Satu lagi, pendapat saya B. Jadi, ternyata tidak ada percanggahan langsung antara apa yang dinukilkan oleh Al-Hattab dan apa yang dinukilkan oleh Asy'arani. Maka kedua-duanya kita boleh terima, kita boleh percaya dan taslim kepada nukilan ini sebagaimana para ulama taslim dan tidak mengingkari
maka kesimpulan yang dibina oleh Syekh Abdul Fattah ini tidak boleh diterima. Kerana kesimpulan yang dibawa oleh Syekh Abdul Fattah ini disimpulkan atas dasar bahawa kedua-dua qaul ini saling bercanggahan. Maka apabila bercanggahan, dia kata pendapat pertama pada permulaan umur Al-Is, pendapat yang kedua pada hujung umur dia ketika dia sudah bersuhbah dengan orang soleh. Jadi memandangkan tidak ada percanggahan, maka kesimpulan ini tidak boleh kita terima dan pakai. Malangnya, apa yang PU Faiz cuba lakukan dalam ceramah terbarunya di Perak tentang bahaya Wahabi, dia cuba meragukan teks yang dinukilkan dari Al-Hattab. Kata PU Faiz, memetik kata beliau, cara petik-petik sesuka hati. Ini Syekh Izzuddin bin Abdul Salam mengatakan bid'ah qabihah siapa yang zikir mufrad Allah Allah. Contoh, padahal itu qaul, ini pendapat yang dinukilkan oleh seorang ulama dalam kitab dia, iaitu Imam Al-Hattab. Ini qaul yang dinukilkan saja. Bukannya perkataan Imam Izzuddin itu benar-benar wujud dalam fatwa Imam Izzuddin. Jadi di sini PU Faiz cuba meragukan pula penisbahan nukilan Imam Al-Hattab kepada teks Al-Iz bin Abdul Salam. Kita baca lagi. Kata PU Faiz, kalau ada pun, nampak? PU Faiz cuba meragukan. Sekarang dia nak kata nukilan Al-Hattab kepada fatwa Al-Iz tu tak ada pun. Kalau ada pun, yang ni takdirlah, kita andaikan kalau ada pun. Maknanya PU Faiz sekarang telah berubah pendapat. Dia kata tak ada pula teks Al-Iz itu. Kalau ada pun, dia hanya meletakkan teks Al-Iz Ibn Abdul Salam itu hanya pada kalau. Kalau ada pun, maka ada juga fatwa yang mengharuskan zikir mufrad. Ini kata PU Faiz lah. Sedangkan kita dah baca teks daripada Asy'arani, itu hanya hikayatul khilaf. Bukannya Al-Iz memilih pendapat. Dia hanya beritahu ulama khilaf. Maka ada dua qaul yang dinisbahkan kepada Izzuddin bin Abdul Salam. Tak ada. Salah. Satu je. Nukilan Al-Hattab. Nukilan Asy'arani hanya hikayatul khilaf. Jadi PU Faiz kata, maka ada dua qaul yang dinisbahkan kepada Izzuddin bin Abdul Salam tentang zikir Allah Allah. Maka nak pakai yang mana? Tanya PU Faiz. Kemudian dalam ceramah yang sama, semoga Allah mengampuni beliau, dia kata, kita kena ambil pendapat yang kedua lah. Dia ikut Syekh Abdul Fattah. Kita kena ambil pendapat yang kedua kerana pendapat yang kedua itu setelah beliau bersuhbah dengan para ulama sufi. Adapun pendapat yang pertama, nukilan Al-Hattab itu pada sebelum dia bersuhbah dengan orang sufi. Jadi dalam petikan PU Faiz ini, dia cuba meragukan penisbahan dan kesahihan perkataan Al-Iz yang membid'ahkan zikir Allah Allah. Jadi di sini PU Faiz telah menolak ulama, telah menolak nukilan Al-Hattab, telah menolak nukilan ulama Jawi Sambas yang menukilkan itu juga. PU Faiz menolak tuan guru pondoknya sendiri yang telah mensyarahkan ibarat Al-Iz. Dan PU Faiz telah menolak PU Faiz sendiri kerana pada awalnya dia terima dan kini dia cuba meragukan pula penisbahan tersebut. Tak ada pun. Bukannya perkataan Imam Izzuddin itu benar-benar wujud. Kalau ada pun, nampak? Bagaimana PU Faiz cuba meragukan pula. Sedangkan pada awalnya di komen di channel Abdul Hadi, Syekh Izzuddin bin Abdul Salam berkata, tapi baru-baru ni, kalau ada pun, dah terbalik. Dalam video ni, dia baca kitab Jawi ni, kemudian dia siap mentafsirkan lagi maksud Al-Iz bin Abdul Salam. Tapi sekarang, dia cuba meragukan pula teks nukilan Al-Hattab kepada perkataan Al-Iz bin Abdul Salam. Sebenarnya, kedua-dua nukilan Al-Hattab dan Asy'arani tidak bercanggah dan boleh dihimpunkan pun. Tidak ada percanggahan. Maka tidak perlu kita meragukan salah satu daripada dua nukilan tersebut. Seperti yang PU Faiz lakukan. Beliau telah meragukan nukilan Al-Hattab kepada kalam Al-Iz. Dan telah mentarjih memilih nukilan Asy'arani yang kononnya mengatakan fatwa kedua. Padahal ia hanyalah hikayatul khilaf. Kalau PU Faiz meragukan nukilan Al-Hattab, yang tiada dalam fatwa Al-Iz, kata PU Faiz, dia juga seharusnya meragukan juga nukilan Asy'arani. Kerana nukilan Asy'arani ini juga tidak ada dalam fatwa Imam Iz bin Abdul Salam. Jadi PU Faiz, janganlah double standard. Itu pun kalau bercanggah lah. Tetapi telah kami jelaskan dalam video ini bahawa tiada percanggahan antara kedua-dua nukilan ini daripada Al-Hattab maupun Asy'arani. Jadi sekarang, siapakah yang
petik-petik sesuka hati perkataan ulama ikut hawa nafsu, ikut cara faham sendiri? Adakah PU Faiz mewahabikan dirinya sendiri kerana petik-petik perkataan ulama ikut hawa nafsu yang PU Faiz sebutkan dalam ceramah beliau di Perak? Antara ciri-ciri Wahabi, suka petik-petik perkataan para ulama dan faham ikut otak sendiri. Adakah PU Faiz sekarang telah mencirikan diri beliau sendiri sebagai Wahabi? Harap PU Faiz boleh respon dan menjawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.